terjemahan dan adaptasi ke konteks Malaysia. Apa yang sedang berlaku sebenarnya? Di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, seorang lelaki tua yang bertongkat, dengan tangan kiri yang menggeletar memegang erat telepon bimbitnya, menjerit sekuat hati. Suasana serta-merta menjadi senyap. Semua mata di sekeliling tertumpu kepadanya. Dengan purata aset bernilai Rm15 bilion seorang, kumpulan warga emas yang berada di puncak kemewahan Moskow ini nekat menjejakkan kaki ke Malaysia. Walaupun dibantah keras oleh ahli keluarga mereka. Mereka pernah mendengar bahwa negara kepulauan ini adalah sebuah negeri timur yang penuh dengan misteri. Namun, mengapa hanya selepas 5 menit menjejakkan kaki di bumi Malaysia, suasana di lapangan terbang menjadi gegak gempita? Dan mengapa, sejurus tiba, mereka terpaksa membuat panggilan kecemasan kepada keluarga mereka di Rusia? Ini adalah catatan yang penuh dengan kejutan dan keharuan. Mengisahkan bagaimana 18 orang warga emas yang seumur hidup mereka tinggal dalam dunia yang terasing, telah terkena sihir yang bernama kehidupan harian di Malaysia, dan bagaimana pandangan hidup mereka dirombak sepenuhnya. Kebenaran di sebalik kekecohan di lapangan terbang yang menjadi tumpuan dunia itu kini akan didedahkan. Warga emas jutawan Rusia mencetuskan kekecohan di Malaysia. Hanya dalam 5 menit, dunia terkejut dengan apa yang berlaku di KLIA. Pada masa ini, golongan atasan di Moskow juga sedang kecoh membincangkan perkara ini. "Atuk, tempat itu sangat bahaya," rayu si cucu, coba menghalang, tetapi sia-sia. 18 orang warga emas yang tergolong dalam kelas jutawan teratas di Rusia tiba-tiba membuat keputusan nekat untuk pergi ke Malaysia. Dengan purata aset melebihi Rm15 bilion dan purata umur 75 tahun, mereka adalah golongan yang tidak pernah melangkah keluar dari Moskow sejak dilahirkan. Keluarga mereka membantah sekeras-kerasnya, mengapa perlu pergi ke negara kepulauan Asia yang begitu jauh? Tetapi keazaman mereka tidak dapat digoyahkan. Di Balai Ketibaan KLIA, kesemua 18 warga emas itu serentak berhenti melangkah. Mereka tergamam melihat pemandangan di hadapan mereka, tidak terkata apa-apa. Ya Tuhan, apa sebenarnya ini? Selepas seketika, mereka mengeluarkan telepon bimbit dan mula membuat panggilan kecemasan kepada keluarga di Rusia. "Hello, saya sedang melihat sesuatu yang luar biasa. Anakku, saya akan hantar gambar. Kamu tidak akan percaya selagi tidak melihatnya sendiri. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Mari kita dengar sendiri catatan perjalanan selama seminggu ini daripada pakar pelancongan Rusia, Cik Olga. Sebelum kita mulakan, jika Anda sudi menekan butang langgan dan suka, ia akan menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus berkongsi kisah-kisah menarik dari Malaysia. Nama saya Olga Petrova. Saya telah berkhidmat sebagai pakar pelancongan mewah di Moskow, Rusia, selama 20 tahun. Beberapa hari yang lalu, saya mengalami salah satu pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan dalam hidup saya. Ia adalah sebuah lawatan istimewa membawa 18 orang warga emas yang merupakan golongan mahakaya Rusia ke Malaysia. Purata umur mereka 75 tahun, dan hampir kesemua mereka tidak pernah meninggalkan Moskow seumur hidup mereka. Sebelum berlepas saya amat risau. Bolehkah mereka menahan penerbangan yang panjang? Adakah mereka dapat menyesuaikan diri dengan budaya tropika Asia yang asing? Saya ingat saya sentiasa berasa cemas. Namun, kebimbangan saya ternyata tidak berasas sama sekali. Kami tiba di KLIA pada pukul 1 pagi. Semasa berjalan di laluan menuju ke kaunter pemeriksaan imigresen, seorang datuk berusia 78 tahun tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling. Matanya terbeliak. Seluruh lapangan terbang terang benderang. Walaupun sudah larut malam, semua kemudahan beroperasi dengan sempurna. Di lapangan terbang Moskow, selepas pukul 11 malam, kebanyakan kedai akan ditutup, dan hampir tiada kaki tangan yang kelihatan. Kerja-kerja pembersihan hanya akan bermula pada keesokan paginya. Tetapi KLIA berbeza. Setiap kaunter pertanyaan mempunyai kaki tangan yang sedia membantu dengan senyuman mesra. Pekerja pembersihan sentiasa meronda dan mengemop lantai sejurus penumpang lalu, menjadikan lantai berkilat seperti cermin. Detik yang paling mengejutkan adalah ketika kami melintasi tandas. Saya melihat seorang makcik pembersih mengangguk dan menyapa penumpang yang berjalan menuju ke pintu masuk tandas dengan ramah, "Selamat datang." Pada saat itu, saya bagai tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Ini adalah pemandangan yang mustahil dibayangkan di Rusia. Salah seorang daripada kumpulan kami mendekati saya dan bertanya, "Mengapa pekerja pembersihan di lapangan terbang ini begitu mesra?" Saya tidak faham. Saya juga kehilangan kata-kata. Semasa menunggu giliran pemeriksaan imigresen, kejutan yang lebih besar menanti. Walaupun kami adalah kumpulan pelancong asing yang tidak dijangka,
layanan kaki tangan lapangan terbang sangat luar biasa. Seorang juru bahasa yang fasih berbahasa Rusia segera diaturkan untuk kami. Dengan mengambil kira usia warga emas ini, beliau menjelaskan segala-galanya dengan nada yang perlahan dan sopan, dari panduan ke hotel hingga ke jadwal perjalanan keesokan harinya. Beliau berulang kali bertanya jika ada sebarang kesulitan. Selama 20 tahun dalam industri pelancongan, ini adalah kali pertama saya mengalami tahap perkhidmatan yang begitu berperi kemanusiaan. Di sistem pintu otomatik, autogate, kedengaran lagi suara-suara kekaguman. Jika ada warga emas yang keliru dengan mesin itu, kaki tangan akan segera datang membantu dengan mesra. Skrin paparan menunjukkan arahan dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa Rusia. Seorang datuk yang pernah menjadi ahli majelis perbandaran berkata kepada saya selepas menggunakan autogate, sistem ini direka dengan begitu intuitif, orang asing pun boleh gunakannya dengan mudah. Beliau menyatakan rasa terkejutnya karena sistem sebegini masih dalam peringkat ujian di Moskow. Tetapi di Malaysia, ia sudah menjadi kelaziman. Perkara yang sama berlaku di tempat pengambilan bagasi. Skrin gergasi memaparkan lokasi bagasi dalam masa nyata. Di Rusia, mencari bagasi sahaja boleh mengambil masa sehingga sejam. Tetapi di sini, semuanya tepat dan pantas. Tali sawat bergerak dengan senyap dan lancar. Setiap bagasi dijejaki oleh sistem, jadi kemungkinan kehilangan hampir sifar. Seorang datuk yang pernah bekerja dalam industri pembuatan, tidak henti-henti memuji kecekapan sistem ini. Semasa menunggu bas persiaran untuk ke Kuala Lumpur, riak wajah warga emas ini mula berubah dengan ketara. Perasaan gementar berada di negara asing hilang, digantikan dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa ingin tahu. Apabila bas tiba, satu lagi kejutan menanti. Bahagian dalamnya bersih, tempat duduknya selesa dan luas. Pemandu bas, setelah mengetahui kami adalah pelancong asing, menyambut kami dengan mesra dalam bahasa Inggris yang mudah. Sambil menjelaskan perjalanan ke Kuala Lumpur akan mengambil masa kira-kira sejam, beliau meminta kami semua memakai tali pinggang keledar. Selepas bas bergerak, pemandangan di luar tingkap mula kelihatan. Walaupun sudah larut malam, lebuh raya terang benderang dan kendaraan bergerak dengan teratur. Jalan raya pada waktu malam di Moskow selalunya malap dan berbahaya, tetapi di sini keadaannya sama sekali berbeza. Apabila memasuki Kuala Lumpur, perkara yang paling mengejutkan kumpulan kami ialah kedai-kedai serbaneka. Walaupun sudah tengah malam, papan tandanya menyala terang, dan orang ramai bebas keluar masuk. Di Moskow, kebanyakan kedai ditutup selepas pukul 10 malam. Pemandangan yang lebih mengejutkan ialah melihat wanita muda berjalan pulang sendirian. Pada pukul 1 pagi, seorang wanita boleh berjalan sendirian di bawah deretan kedai tanpa menunjukkan sebarang rasa takut. Ini adalah pemandangan yang mustahil dilihat di Rusia. Seorang nenek dalam kumpulan kami melihat keluar tingkap dan berkata, negara di mana wanita boleh berjalan sendirian pada waktu malam barulah negara yang benar-benar maju. Yang lain mengangguk setuju. Semakin kami menghampiri pusat bandar, gugusan bangunan pencakar langit mula kelihatan. Pemandangan malam dari jambatan yang merentasi Sungai Gombak sangat memukau, lebih bertenaga dan modern berbanding mana-mana bandar di Eropa. Kami tiba di hotel pada pukul 2.30 pagi. Yang menghairankan, kawasan sekitar hotel masih hidup, restoran mamak 24 jam kelihatan, dan kedai serbaneka masih mempunyai pelanggan. Semasa mendaftar masuk, kami mengalami kejutan terakhir. Kaki tangan counter mengambil kira usia kami, memberikan bilik di tingkat yang lebih senyap. Mereka juga memberitahu secara terperinci tentang waktu sarapan dan kemudahan di sekitar. Semasa menaiki lift, seorang datuk berkata kepada saya, Malaysia ini sama sekali berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Yang lain mengangguk setuju. Mereka berkata, walaupun baru sahaja tiba dari lapangan terbang ke hotel, mereka merasakan seolah-olah telah mengalami dunia yang sama sekali berbeza daripada Rusia. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya mula teruja memikirkan apa yang akan kami lalui bersama mereka dalam beberapa hari akan datang. Pada masa itu, saya tidak dapat membayangkan betapa banyak lagi kejutan yang akan diberikan oleh negara bernama Malaysia ini. Bukan keesokan harinya, tetapi lebih tepat lagi, beberapa jam kemudian, sekitar pukul 6 pagi, kedengaran suara riuh di koridor, warga emas yang tidak dapat tidur karena perbezaan waktu telah bangun. Mereka kata mereka lapar. Saya bingung, memikirkan betapa sukarnya untuk mencari restoran yang buka pada waktu ini. Di Moskow, mencari kedai yang beroperasi sebelum pukul 8 pagi adalah sangat sukar. Selepas bertanya di counter hotel, kaki tangan itu tersenyum dan menjawab, di lorong sebelah ada kedai sarapan pagi tradisional Melayu yang buka 24 jam. Saya terkejut mendengar bahwa kami boleh makan walaupun pada waktu subuh. Saya membawa 7 orang warga emas ke kedai itu.
Jalan-jalan pada waktu subuh sudah dipenuhi orang ramai, pekerja pejabat yang bergegas, orang yang berjoging, dan mereka yang keluar dari kedai serbaneka. Suasana subuh di Moskow sunyi sepi, tetapi Kuala Lumpur nampaknya sudah memulakan harinya. Sebaik sahaja kami melangkah masuk ke dalam kedai, kami disambut dengan uap panas dan aroma yang wangi. Beberapa orang pelanggan sudah pun sedang bersarapan. Saya melihat seorang lelaki pertengahan umur makan sendirian sambil membaca surat kabar, dan seorang wanita muda bekerja dengan komputer ribanya. Seorang datuk yang pernah menjadi pegawai bank memandang menu dengan mata terbeliak. Harganya terlalu murah. Sebungkus nasi lemak berharga sekitar Rm3 dan semangkuk mie sup panas sekitar Rm7. Jika ditukar kepada nilai mata uang Rusia, harga ini sangat murah, sehingga sukar dipercayai. Pemilik kedai yang mengambil pesanan langsung tidak berasa hairan melihat kami, pelancong asing. Beliau dengan mesra menerangkan menu dalam bahasa Inggris yang mudah dan mencadangkan hidangan yang sesuai untuk warga emas. Beliau juga berkata, boleh mengurangkan kepedasan bagi mereka yang tidak tahan pedas. Kelajuan penyediaan makanan juga sangat menakjubkan. 5 menit selepas memesan, semua hidangan sudah terhidang di atas meja. Nasi lemak, roti canai, kuih muih, dan teh tarik. Warga emas ini berasa ingin tahu dan sedikit bimbang dengan sarapan ala Malaysia yang pertama kali mereka lihat. Yang paling meninggalkan kesan ialah nasi lemak. Seorang datuk dengan teragak-agak menyuap sesudu, wajahnya serta-merta berseri. Walaupun kelihatan ringkas, rasanya sangat kompleks. Nasi santan yang wangi dengan sambal, ikan bilis rangup, dan telur rebus. Kombinasi rasanya sungguh hebat. Dalam sekelip mata, dia menghabiskan sebungkus nasi lemak. Katanya, di Moskow mustahil untuk menikmati hidangan yang begitu lazat dan mengenyangkan pada harga ini. Yang lain mengangguk sambil terus menikmati makanan mereka. Ketika membayar, satu lagi kejutan menanti. Jumlah keseluruhan untuk 7 orang makan, sehingga kenyang tidak sampai Rm50. Pemilik kedai memulangkan baki dengan tepat dan berkata, "Selamat datang lagi." Beliau juga bertanya, sama ada makanan Malaysia sesuai dengan selera kami dan mencadangkan makanan ringan lain yang patut dicoba. Kemesraan seperti ini sukar dialami di kedai makan biasa di Moskow, di mana kaki tangan selalunya bersikap dingin dan lambat. Selepas keluar dari kedai, warga emas ini tidak henti-henti memuji makanan lazat, harga murah, dan layanan yang baik. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah di sebuah kedai serbaneka karena ada yang ingin membeli snack. Masuk sahaja ke kedai serbaneka, satu lagi kejutan menanti. Walaupun kedai itu tidak besar, ia terang dan bersih seperti sebuah pusat beli belah, dengan barangan yang tersusun rapi. Apa yang lebih mengejutkan ialah pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan. Bukan sahaja untuk membeli barangan, tetapi juga untuk menghantar bungkusan, membayar bil letak kereta, air, dan elektrik, malah menggunakan mesin layan diri untuk membeli tiket. Kedai runcit di Rusia hanya menjual makanan ringkas, tetapi kedai serbaneka di Malaysia ibarat sebuah pusat perkhidmatan serba boleh. Warga emas ini memilih snack kegemaran mereka, melihat snack dan minuman tempatan dengan penuh rasa ingin tahu. Terutamanya, air susu betik menjadi kegemaran, karena ia adalah kombinasi dan bungkusan yang tidak pernah mereka lihat di Rusia. Di kaunter pembayaran, sekali lagi mereka terpegun. Proses pembayaran sangat pantas, dan juru uang juga sangat mesra. Melihat kami sebagai orang asing, tiada langsung riak jengkel di wajahnya. Sebaliknya, dia menyapa dalam bahasa Inggris dan mengalu-alukan kedatangan kami ke Malaysia. Keluar dari kedai serbaneka, seorang datuk berkata, "Malaysia ini benar-benar negara yang mudah untuk hidup 24 jam sehari." Beliau kagum karena semua keperluan dapat dipenuhi pada bila-bila masa. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kebersihan jalan raya juga sangat mengagumkan. Tiada secebis sampah pun kelihatan, sangat bersih. Kelihatan kelibat pekerja pembersihan yang sudah mula menyapu jalan sejak awal pagi. Seluruh bandar seolah-olah berfungsi sebagai satu organisme yang hidup. Di Moskow, selalunya hanya kawasan pelancongan yang bersih, manakala kawasan perumahan seringkali kotor. Tetapi Kuala Lumpur berbeza. Apabila kami kembali ke lobi hotel, warga emas yang lain sudah pun bangun. Melihat kami yang baru pulang, mereka bertanya kemana kami pergi. Apabila kami menceritakan tentang pengalaman sarapan nasi lemak pada waktu subuh, mereka semua kelihatan cemburu dan meminta kami membawa mereka ke sana pada kali berikutnya. Pagi itu, pengalaman sarapan ala Malaysia telah menanamkan kesan pertama yang kuat tentang Malaysia di hati mereka semua. Sekitar pukul 9 pagi, lawatan rasmi kami ke Kuala Lumpur bermula. Destinasi pertama ialah sebuah taman tasik yang besar di tepi bandar, Taman Tasik Titiwangsa. Kaki tangan hotel mengesyorkannya sebagai tempat terbaik untuk melihat kehidupan harian penduduk bandar.
Menaiki MRT adalah satu lagi pengalaman baru bagi warga emas ini, karena kebanyakan mereka hanya menaiki kereta pribadi seumur hidup mereka. Sebaik sahaja melangkah masuk ke stesen MRT, mereka terkejut, bagian dalam stesen terlalu bersih, lantai digilap berkilat, dan tiada sebarang contengan di dinding. Ini sangat berbeza dengan suasana stesen metro Moskow yang malap dan usang. Semasa menuruni eskalator ke platform, sistem pengudaraan bawah tanah sangat baik, jadi tidak terasa seperti berada di bawah tanah. Apabila tiba di platform, mungkin karena waktu puncak sudah berlalu, tidak ramai orang di sana, tetapi tingkah laku orang ramai sangat mengagumkan. Semua orang beratur dengan teratur mengikut garisan yang dilukis di lantai. Melihat papan-paparan elektronik, warga emas ini meluahkan rasa kagum karena ia menunjukkan dengan tepat berapa menit lagi kereta api seterusnya akan tiba, tepat sehingga ke saatnya. Seorang datuk yang pernah menjadi jurutera kereta api bandar memeriksa jam tangannya dan mengesahkan bahwa kereta api itu benar-benar tiba tepat pada masanya. Tingkah laku orang ramai apabila MRT tiba lebih mengagumkan. Sebaik sahaja pintu terbuka, semua orang berundur ke tepi untuk memberi laluan kepada penumpang yang hendak turun. Hanya selepas semua orang keluar, barulah mereka masuk dengan teratur, tiada tolak-menolak atau berebut-rebut. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah dilihat di metro Moskow. Di dalam gerabak juga penuh dengan kejutan, sangat bersih. Tiada contengan di tempat duduk, lantai bersih, dan pemegang tangan berkilat. Pendingin hawa sederhana sejuk, dan bunyi bising juga rendah, memudahkan perbualan. Seorang datuk melihat keluar tingkap dan terkejut. Bolehkah kita mendapat talian internet di dalam MRT? Ini tidak dapat dibayangkan di Rusia. Warga emas ini mengeluarkan telepon pintar mereka, dan mula menghantar gambar kepada keluarga di Rusia dalam masa nyata. Setiap kali MRT melepasi satu stesen, akan ada pengumuman dalam pelbagai bahasa. Bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Ini adalah sistem yang prihatin terhadap masyarakat berbilang kaum. Selepas beberapa stesen, seorang wanita hamil menaiki kereta api. Pada ketika itu, berlaku satu peristiwa yang paling memberi kesan. Hampir serentak, beberapa orang lelaki muda dalam lingkungan 20-an berdiri untuk memberikan tempat duduk. Malah ada yang saling menolak, meminta yang lain untuk duduk dahulu. Selepas wanita hamil itu mengucapkan terima kasih dan duduk, dua orang pemuda yang lain memilih untuk terus berdiri. Melihat adegan ini, datuk berusia 78 tahun itu menitiskan air mata. Katanya, ini sama sekali tidak akan berlaku di Rusia. Orang mungkin akan bergaduh untuk merebut tempat duduk. Dia dapat merasakan betapa mendalamnya sifat bertimbang rasa dalam diri anak muda Malaysia. Suasana di dalam gerabak juga istimewa. Orang yang berbual akan merendahkan suara mereka. Kebanyakan orang senyap melayari telepon atau membaca buku. Tiada siapa yang bercakap di telepon dengan kuat atau makan, karena makan dan minum adalah dilarang. Di metro Moskow adalah biasa melihat orang bercakap kuat atau makan, tetapi di Kuala Lumpur, etika di tempat awam sudah sebati dalam kehidupan harian. Apabila tiba di stesen destinasi, semua orang tidak dapat menahan rasa kagum. Mereka berkata, ini bukan sekadar pengangkutan, tetapi ruang yang mempamerkan kesadaran sivik masyarakat. Hanya dengan sekali menaiki MRT, mereka dapat memahami tahap kemajuan masyarakat Malaysia. Sebaik saja keluar dari stesen, pemandangan yang terbentang di hadapan membuatkan mereka semua bersorak, tasik yang luas, taman hijau di kedua-dua belah tebing, dan pemandangan menara berkembar di kejauhan sangat menakjubkan. Masuk ke dalam taman, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang. Ramai penduduk bandar sedang bersenam. Ada yang berjoging, ada yang berbasikal. Sungguh luar biasa melihat begitu ramai orang bersenam pada hari bekerja. Apa yang lebih mengagumkan ialah kemudahan sukan awam. Penduduk menggunakan peralatan yang dipasang di sepanjang tasik untuk bersenam. Apabila melihat papan tanda yang menyatakan semuanya percuma untuk digunakan, warga emas ini sangat terkejut. Di Rusia, untuk bersenam, seseorang perlu membayar untuk pergi ke gym, tetapi di sini ianya percuma. Konsep kemudahan awam sama sekali berbeza. Seorang datuk tempatan berusia 72 tahun sedang menggunakan mesin senaman. Katanya, dia datang ke sini setiap pagi untuk kesehatan. Salah seorang daripada kumpulan kami memberanikan diri untuk berkomunikasi dengannya menggunakan bahasa isyarat. Walaupun bahasa Inggrisnya tidak begitu lancar, melalui senyuman mesra dan sikap ramahnya, kami dapat merasakan keramahan orang Malaysia terhadap orang asing. Berjalan di laluan basikal, kami menemui satu lagi budaya, sistem perkongsian basikal awam. Dikatakan bahwa dengan telepon pintar atau kad pengangkutan, basikal boleh disewa dengan mudah.
Rusia juga mempunyai sistem yang serupa, tetapi skalanya jauh lebih kecil. Di Kuala Lumpur, stesen basikal sewa ada di mana-mana, nampak sangat mudah. Seluruh bandar direka untuk kemudahan penduduknya. Sambil berehat di bangku taman, kami melihat sekeliling. Ramai yang datang sekeluarga. Bapak berbasikal dengan anak, ibu menolak kereta sorong bayi berjalan-jalan. Ia adalah pemandangan harian yang damai. Yang paling menarik perhatian ialah orang yang membawa anjing berjalan-jalan. Semua anjing diikat dengan tali, dan pemiliknya membawa beg najis. Saya melihat seorang lelaki membersihkan najis anjingnya dan memasukkannya ke dalam beg untuk dibawa pulang. Seorang datuk yang pernah menjadi pegawai awam bandar mengeluh, kesadaran sivik penduduk di sini benar-benar tinggi. Tong sampah yang disediakan di seluruh taman juga istimewa. Pengasingan sisa dilakukan dengan sangat sistematik. Sampah dan bahan kitar semula diasingkan dengan jelas, dan penduduk mematuhinya dengan betul. Di Rusia, konsep pengasingan sisa masih belum mantap, tetapi di Malaysia, ia sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan. Jelas sekali tahap kesadaran alam sekitar sangat tinggi. Menjelang tengah hari, terdapat kedai serbaneka dan kafe kecil berhampiran taman. Warga emas ini membeli makanan bungkus dari kedai serbaneka dan makan di tepi tasik. Tiada seorang pun yang membuang sampah merata-rata. Semua orang mengumpul sampah dan membuangnya ke dalam tong sampah. Seorang nenek berkata, "Taman yang begitu besar ini tiada secebis sampah pun." Katanya, taman di Rusia akan dipenuhi sampah pada hujung minggu, tetapi taman ini berbeza. Ia dijaga bersih secara sukarela. Walaupun hampir tidak kelihatan pengurus taman, taman itu tetap bersih sempurna. Kami juga melihat kelibat seorang nenek berusia 70-an berjoging sendirian. Ini tidak dapat dibayangkan di Rusia. Warga emas bersenam sendirian di taman itu sendiri adalah satu kejutan. Ia adalah bukti keselamatan. Menjelang petang, kami meninggalkan taman. Warga emas ini berkata mereka tidak akan melupakan pemandangan yang mereka lihat di taman itu. Keselamatan dan budaya saling mengambil berat. Ia meninggalkan kesan yang paling mendalam pada mereka. Pada petang itu, berlaku sesuatu yang tidak dijangka. Salah seorang datuk berusia 74 tahun tiba-tiba mengadu sakit dada. Karena dia memang mempunyai sejarah tekanan darah tinggi, saya menjadi panik. Saya segera meminta bantuan daripada kaunter hotel. Kaki tangan hotel mengarahkan kami ke pusat perubatan yang terdekat. Dalam perjalanan ke hospital dengan taksi, saya sangat risau. Bolehkah seorang warga asing mendapat rawatan yang sewajarnya di hospital Malaysia? Saya berasa cemas. Sebaik sahaja tiba di jabatan kecemasan hospital. Kebimbangan saya hilang. Juru rawat triage yang fasih berbahasa Inggris segera memahami keadaan. Yang mengejutkan, seorang sukarelawan hospital yang tahu sedikit bahasa Rusia segera diaturkan untuk membantu. Di hospital Moskow, untuk mendapatkan perkhidmatan penterjemah, tempahan perlu dibuat sekurang-kurangnya sehari lebih awal. Tetapi di sini, ia diselesaikan serta-merta. Sistem untuk pesakit antarabangsa sangat lengkap. Proses pendaftaran juga mengagumkan. Memasukkan maklumat pesakit, mengesahkan identiti, dan menetapkan dokter. Semuanya selesai dalam masa 10 menit. Di Moskow, hanya untuk mengesahkan dokumen insurans sahaja boleh mengambil masa sejam. Semasa menunggu di ruang menunggu, saya melihat sekeliling. Walaupun ia adalah jabatan kecemasan, kemudahannya selesa seperti lobi hotel, kerusi yang bersih, pencahayaan yang terang, dan suasana yang tenang melegakan kebimbangan pesakit. Ini sama sekali berbeza dengan suasana jabatan kecemasan di Moskow yang sesak dan bising. Pembersih udara dan suhu yang sesuai membolehkan pesakit menunggu dengan selesa. Tidak sampai 30 menit, giliran kami tiba. Ini adalah berkat sistem yang mengutamakan pesakit kritikal. Di Moskow, menunggu selama beberapa jam adalah perkara biasa. Malaysia benar-benar berbeza. Memasuki bilik pemeriksaan, dokter pakar menyambut kami dengan mesra. Yang mengejutkan, beliau pernah belajar di luar negara dan boleh memberi sapaan mudah dalam bahasa Rusia. Ketegangan pesakit serta-merta hilang. Dokter memeriksa sejarah perubatan pesakit dengan teliti, malah memeriksa interaksi dengan obat yang diambil di Rusia. Pengetahuan dan pengalaman perubatannya bertaraf dunia. Pemeriksaan dimulakan, ECG, X-ray dada, semuanya selesai dalam masa sejam. Di Moskow, untuk satu imbasan X-ray sahaja, perlu menunggu beberapa hari. Di sini, setiap bilik pemeriksaan dilengkapi dengan peralatan terkini, dan juru tekniknya sangat profesional dan mesra. Mereka menerangkan proses pemeriksaan dengan terperinci kepada pesakit warga emas. Keputusan pemeriksaan dimuat naik ke sistem awan dalam masa nyata. Dokter segera menyemak keputusan di komputernya. Diagnosis dibuat dengan pantas. Kecekapan sistem perubatan digital sangat mengagumkan.
Syukurlah, keadaannya tidak serius. Ia dinilai sebagai gejala sementara yang disebabkan oleh keletihan perjalanan dan perbezaan waktu. Semasa memberi preskripsi, dokter memilih obat yang boleh terus diambil walaupun selepas kembali ke Rusia. Keprihatinan sebegini jarang ditemui di hospital Moskow. Di farmasi, ahli farmasi menerangkan cara pengambilan obat dalam bahasa Inggris dengan terperinci. Semasa proses pembayaran, kami mengalami kejutan terakhir. Rawatan kecemasan, pelbagai pemeriksaan, dan preskripsi obat, jumlah keseluruhannya adalah sekitar Rm3.000. Memandangkan pesakit adalah warga asing yang membayar sendiri, ini adalah harga yang sangat berpatutan. Jika mempunyai insurans kesehatan tempatan, harganya pasti jauh lebih murah. Ini mengesahkan bahwa dari segi aksesibiliti perubatan, Malaysia jauh lebih baik daripada Rusia. Ketika meninggalkan hospital, warga emas lain yang turut serta berkata, dari pendaftaran hingga keluar, semuanya mengambil masa 2 jam sahaja. Ini adalah kelajuan yang tidak dapat dibayangkan di Moskow. Apa yang lebih mengagumkan ialah kepakaran dan kemesraan kaki tangan perubatan. Pesakit itu sendiri berulang kali mengucapkan terima kasih. Dia berkata, dia sangat berterima kasih kepada kaki tangan perubatan Malaysia yang begitu prihatin terhadapnya sebagai seorang warga asing. Wajahnya yang sebak masih kekal dalam ingatan saya sehingga kini. Beberapa hari kemudian, kami pergi ke Jalan Petaling dan Pasar Seni, karena warga emas ini ingin membeli belah. Saya juga ingin mereka melihat budaya perniagaan dan sejarah Malaysia. Turun dari stesen MRT dan berjalan ke jalanan, kami dapat merasakan suasana yang penuh bertenaga. Karena ia adalah hujung minggu, keadaan lebih sesak, kedai-kedai obat herba Cina, kedai kraft tangan, dan kedai-kedai lain berderet di sepanjang jalan. Mata warga emas ini bersinar-sinar. Para wanita dalam kumpulan kami terlebih dahulu pergi ke kedai kosmetik tempatan. Mereka pernah mendengar tentang keberkesanan topeng muka dan produk penjagaan kulit Malaysia. Sebaik sahaja masuk, kaki tangan kedai menyambut dalam bahasa Inggris. Terdapat banyak sampel percuma. Mereka mencoba produk dengan penuh rasa ingin tahu. Kaki tangan kedai dengan mesra menerangkan dan mengesyorkan produk yang sesuai untuk jenis kulit mereka, malah mengajar cara menggunakannya. Mereka juga menunjukkan keprihatinan dengan mencari produk yang sesuai untuk kulit warga emas. Seorang nenek membeli banyak produk, bukan sahaja untuk dirinya, tetapi juga sebagai hadiah untuk anak perempuan, menantu, dan rakan-rakannya. Dia berpuas hati, harganya murah dan kualitinya bagus. Di Rusia, produk yang sama harganya 2 kali ganda. Di Jalan Petaling, kami membeli makanan ringan. Warga emas yang pertama kali mencoba apam balik tidak henti-henti memujinya. Inti kacang dan jagung manis yang panas nampaknya sangat sesuai dengan selera mereka. Mereka juga teruja dengan kuih-muih tradisional dan menikmati budaya makan sambil berjalan yang unik di Malaysia. Kami masuk ke sebuah kedai cenderamata. Produk tradisional Malaysia telah diubah, sesuai dengan sentuhan modern, sapu tangan kain korak batik, kemeja teh dengan tulisan Jawi, dan banyak lagi. Warga emas ini memilih hadiah untuk dibawa pulang. Pemilik kedai memberikan diskaun istimewa kepada kami sebagai pelancong asing, sambil berkata, terima kasih kerana melawat Malaysia. Kemesraan ini sangat menyentuh hati mereka. Waktu makan tengah hari tiba, kami masuk ke sebuah restoran lama yang terkenal karena mereka ingin makan nasi dengan lauk pauk dan hidangan ala Malaysia. Restoran itu dipenuhi dengan pelancong asing. Menu mempunyai gambar dan penerangan dalam bahasa Inggris, jadi mudah untuk memesan. Apabila hidangan lauk pauk yang pelbagai dihidangkan, mereka bersorak kagum. Warnanya sangat menarik dan bahan-bahannya sangat segar. Kaki tangan mengajar cara makan dan mereka menirunya dengan gembira. Rasanya juga hebat. Selepas makan, kami melawat sebuah kuil purba, kuil Tian Hau. Melihat seni bina bersejarah, kami dapat merasakan budaya keagamaan di Malaysia. Warga emas ini senyap mengagumi seni bina dan ukiran naga. Mereka menyukai suasana yang damai ini. Duduk berehat di tangga kuil, kami berbual tentang pengalaman beberapa hari ini. Semua berkata bahwa masa mereka di Malaysia sangat berharga, jauh lebih baik daripada yang dijangkakan. Seorang datuk berkata, dulu saya langsung tidak tahu tentang Malaysia, sekarang ia telah menjadi negara kegemaran saya. Yang lain mengangguk, berkata mereka pasti akan datang lagi dan ingin tinggal lebih lama. Pagi hari terakhir tiba. Warga emas ini bangun awal untuk mengemas bagasi karena mereka akan ke lapangan terbang pada sebelah petang. Semasa sarapan, semua orang senyap. Perasaan berat hati untuk meninggalkan negara ini jelas kelihatan. Sebelum meninggalkan hotel, kami mengambil gambar kenangan di lobi. Kaki tangan hotel turut serta.
Kami berpelukan dengan kaki tangan yang telah kami kenali selama seminggu. Suasana di dalam bus ke lapangan terbang sangat berbeza berbanding semasa kami tiba. Jangkaan telah bertukar menjadi kepuasan dan kesayuan. Warga emas ini coba merakam pemandangan Kuala Lumpur yang berlalu di luar tingkap ke dalam ingatan mereka. Seorang nenek berbisik, "Saya mesti datang lagi dalam masa setahun." Yang lain bersetuju, berkata lain kali mereka mahu tinggal lebih lama. Kami tiba di Klia, tempat kami melangkah buat pertama kalinya seminggu yang lalu. Tetapi perasaan mereka sudah berubah sepenuhnya. Rasa ingin tahu dan jangkaan telah diganti dengan kesedihan dan kerinduan. Di kedai bebas cukai, mereka membuat pembelian terakhir, hadiah untuk rakan dan keluarga di Rusia. Dari kopi putih Ipoh hingga teh boh, pelbagai produk dibeli. Mereka menghabiskan 2 jam di kedai bebas cukai. Seorang datuk membeli sekotak mie segera jenama Malaysia, berkata dia ingin menikmati rasa Malaysia walaupun di Rusia. Yang lain juga begitu, masing-masing membeli makanan Malaysia kegemaran mereka. Masa untuk menaiki pesawat semakin hampir. Langkah mereka menjadi berat. Dalam perjalanan ke pintu pelepasan, seorang nenek mengesat air matanya. Malaysia terlalu baik. Saya tidak mahu pergi. Di hadapan pintu pelepasan, kami mengambil gambar terakhir. Kesemua 18 orang menjerit dalam bahasa Melayu, "Terima kasih." Ini adalah satu-satunya frasa bahasa Melayu yang mereka pelajari dalam seminggu. Kaki tangan lapangan terbang melambai kembali. Semasa menaiki pesawat, warga emas ini terus menoleh ke belakang. Perpisahan dengan Malaysia nampaknya sangat berat. Duduk di tempat duduk mereka masih memandang keluar tingkap, tidak berkata apa-apa. Selepas pesawat berlepas, seorang datuk berkata, "Seminggu di Malaysia adalah masa yang paling berharga dalam hidup saya. Saya hidup selama 75 tahun. Ini kali pertama saya merasakan keharuan sebegini." Warga emas yang lain mengangguk, berkata mereka telah melihat dan merasai sendiri betapa hebatnya negara ini. Kecekapan sistem, kesedaran sivik, dan kemesraan penduduknya, semuanya sempurna. Dalam penerbangan panjang kembali ke Moskow, mereka saling berbual tentang kenangan di Malaysia, menceritakan detik-detik yang paling berkesan. Ada yang menyebut tentang kedai serbaneka 24 jam, ada yang bercerita tentang pengalaman menaiki MRT. Datuk yang menerima rawatan di hospital tidak henti-henti memuji sistem perubatan Malaysia. Nenek-nenek yang membeli belah di Jalan Petaling berkata mereka mahu pergi lagi. Ada juga yang berkata mereka tidak dapat melupakan keindahan Taman Tasik Titiwangsa. Bagi saya, perjalanan ini juga sangat istimewa. Sebagai pemandu pelancong selama 20 tahun, saya telah melawat banyak negara. Tetapi ini adalah kali pertama pelanggan begitu berpuas hati. Saya sekali lagi merasakan bahwa Malaysia adalah sebuah negara yang hebat. Kami tiba di Moskow pada keesokan paginya. Ahli keluarga datang menjemput. Dengan suara yang teruja, warga emas ini mula menceritakan kisah mereka di Malaysia. Ekspresi wajah ahli keluarga mereka bertukar menjadi kehairanan. Beberapa hari kemudian berlaku satu peristiwa besar. Salah seorang daripada mereka mula memuat naik gambar dan video perjalanan ke Malaysia di media sosial. Dari kebersihan Klia, keteraturan MRT, hingga ke pemandangan taman, kandungannya sangat kaya. Respons yang diterima sangat meledak. Rakan-rakan di Rusia sangat terkejut, mengatakan mereka tidak tahu Malaysia adalah negara yang begitu maju dan penuh dengan kemesraan. Terdapat beratus-ratus komen. Kebanyakannya menyatakan keinginan untuk melawat sendiri, terutamanya video sebuah restoran mamak pada pukul 2 pagi menjadi tular. Pemandangan seorang wanita makan sendirian dengan selesa menjadi topik perbualan karena ia tidak dapat dibayangkan di Rusia. Ia menjadi bukti keselamatan masyarakat Malaysia. Selepas itu, agensi pelancongan tempat saya bekerja mula menerima banyak pertanyaan. Semuanya mahu melancong ke Malaysia. Kebanyakannya adalah rakan atau keluarga warga emas tersebut yang menjadi berminat selepas mendengar pengalaman mereka. Jumlah tempahan meningkat lebih 3 kali ganda daripada biasa. Package pelancongan ke Malaysia habis dijual serta-merta. Bukan sahaja agensi kami, agensi pelancongan lain di Moskow juga mengalami situasi yang sama. Minat terhadap Malaysia meningkat secara mendadak. Dikatakan bahwa warga emas yang pernah melawat Malaysia akan sentiasa bercakap tentang negara itu setiap kali mereka berkumpul. Setiap kali bertemu kenalan, mereka akan menerangkan keindahan Malaysia. Dari sistem lapangan terbang, sistem pengangkutan, perkhidmatan perubatan, hingga ke kesedaran sivik, banyak perkara yang boleh dipelajari. Kedutaan Malaysia di Rusia juga menghubungi kami, mengatakan bahwa panggilan telepon mengenai Malaysia terlalu banyak akhir-akhir ini. Pelbagai soalan diajukan, dari jadwal perjalanan, cadangan penginapan, hingga ke maklumat hospital. Beberapa bulan telah berlalu, tetapi minat terhadap Malaysia masih berterusan.
Beberapa orang dari kumpulan itu sebenarnya telah melawat Malaysia sekali lagi, kali ini bersama keluarga mereka. Mereka mahu cucu-cucu mereka melihat sendiri Malaysia. Datuk yang menerima rawatan di hospital dikatakan melawat Malaysia secara berkala untuk pemeriksaan kesehatan di hospital yang sama. Katanya, ini karena dia mempercayai kaki tangan perubatan Malaysia. Nenek yang membeli belah di pasar seni, kini memesan produk Malaysia secara dalam talian, terus membeli topeng muka dan makanan dari Malaysia, serta mengesyorkannya kepada rakan-rakannya. Saya juga, berikutan peristiwa ini, telah membangunkan produk pelancongan khas ke Malaysia. Bukan sekadar lawatan biasa, tetapi package yang membolehkan pelancong mengalami kehidupan harian penduduk tempatan. Ramai yang menunjukkan minat, bagi orang Rusia, Malaysia bukan lagi negara asing. Ia telah menjadi negara yang ingin mereka pelajari, negara yang ingin mereka lawati. Terutamanya bagi generasi tua, Malaysia telah menjadi tempat istimewa yang memberikan kejutan dan keharuan. Perjalanan itu juga telah memberi impak besar kepada hidup saya. Ia membolehkan saya benar-benar memahami negara ini dan memperkenalkan wajah sebenar Malaysia kepada lebih ramai orang. Ini adalah pengalaman yang paling bermakna dalam kerjaya saya selama 20 tahun. Sehingga kini, saya masih berhubung dengan warga emas yang menyertai lawatan itu. Semua berkata, cinta mereka terhadap Malaysia tidak akan pudar. Suatu hari nanti, mereka pasti akan kembali ke Malaysia untuk mengalami lebih banyak perkara. Saya belajar bahwa sebuah perjalanan kecil boleh mencipta perubahan yang begitu besar. Kuasa yang dimiliki Malaysia bukan sahaja pembangunan ekonominya, tetapi juga kecekapan sistem, kesedaran civic, dan yang paling penting, hati penduduknya yang mesra. Pada masa hadapan, saya ingin memperkenalkan Malaysia kepada lebih ramai orang Rusia, menyampaikan betapa indahnya wajah Malaysia yang saya lihat dan rasai sendiri. Saya berharap dapat menjadi jambatan kecil antara Malaysia dan Rusia. Cerita hari ini berakhir di sini. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah Malaysia di mata warga emas Moskow ini? Sila tinggalkan kata-kata semangat untuk watak-watak dalam cerita ini. Jika Anda menyukai cerita ini, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini. Terima kasih karena menonton.